Faham keajaran itu bukan saja kepada orang awam saja terlibat. Ada juga di kalangan orang dalam. Orang ambil duit orang puluh-puluh juta, tak tangkap-tangkap bertahun-tahun. Ni benda yang kadang-kadang kita question. Kenapa macam tu? Maksudnya ada benda yang mengawal. Mana-mana yang kurang hajar ni tangkap, lokal dulu. Kanda Yusof Azmi mendedahkan perkara yang mengejutkan tentang ajaran sesat di Malaysia yang semakin berleluasa dan meluahkan kekesalan terhadap isu seorang warga Singapura yang cuba untuk mengkucar-kacirkan ketenteraman awam. Nak komen pasal ajaran ke atau tempat lokasi kejadian pergi kosong? Bodoh komen. Satu, dia mempunyai maklumat. Dan saya difahamkan ajaran itu bukan saja kepada orang awam saja terlibat. Ada juga di kalangan orang dalam yang terlibat dalam ajaran itu. Jadi sebab itu saya nak sebut pasal ajaran sesat ni, saya bukan orang yang layak lah. Tapi apa yang saya kata, ini adalah pengaruh yang sebenarnya makin berat lah. Mula-mula dia bagi kepercayaan, dia bagi ni semua. Bila orang dah believe, apa terjadi? Dia apa pun yang berlaku next, dia akan ikut. Dia ini yang telah terjadi dalam ajaran-ajaran yang ada di negara yang dalam ajaran ini. Ini sebab ni saya rasa dah banyak kali berlaku. Kita boleh menilai kan, walaupun kita bukan beragama Islam sekalipun, bagi saya kalau kita nampak benda yang buruk, seburuklah, baiklah, otak boleh fikir. Jadi sebab itu saya nampak benda ni tak boleh nak harapkan 100% kepada jabatan agensi-agensi yang ada dalam negara kita. Kadang-kadang yang terlibat juga dalam agensi juga. Contohnya dulu ada satu kalau tak silap saya, ajaran apa tak yang di Mikasa dulu, yang dia macam dia duduk, dia macam raja lah, dia ada banyak gundik-gundik yang terlibat, antaranya segelintir kecil-kecil ni polis berpangkat tinggi. Faham tak maksudnya? Benda ni sebenarnya pengaruh yang dibawa oleh mereka-mereka ini adalah pengaruh yang sampai ke saya pun tak faham. Agensi. Jadi maksudnya manusia siapa pun boleh terpengaruh. Sebab itu saya penting sangat untuk pendedahan kepada mentaliti lah, sikap pemikiran lah. Boleh fikir ni buruk, tak boleh, yang baik. Contohnya kan, kita dah boleh nampak benda ni, tapi saya nampak adalah kita lebih kepada penekanan kepada minda lah. Tadi Cik kata apa pelibatan orang dalam, siapa orang dalam? Saya nak sebut tak boleh nak sebut juga, tapi apa-apa pun kita tahu. Kalau kita pergi ke satu-satu serbuan, contohnya pihak agensi dah sampai kosong, dah tahu tempat terlubuk dia kenapa kosong. Kalau tak ada orang dalam, macam mana info tu boleh sampai? Mungkin dia investigate ke apa, itu saya tak tahulah. Ataupun ini inspektor gadget ke, dia boleh sampai ada orang di 1 kilometer, 2 kilometer lebih awal, kita tak tahu. Tapi apa pun dia mesti ada pelibatan orang dalam. Sebab apa? Kalau tidak, mereka ini tidak begitu berkuasa. Faham tak? Susah sangat kadang-kadang kita tengok kes, contoh saya ambil paling mudah lah. Saya pernah tertampur orang. Saya kena tangkap hari yang sama, tengah malam waktu bulan Ramadan, hari yang sama juga. Baru tampuk. Peknya bukannya pukul apa. Ada orang ambil duit orang puluh-puluh juta, tak tangkap-tangkap bertahun-tahun. Ni benda yang kadang-kadang kita question. Kenapa macam tu? Maksudnya ada benda yang mengawal. Yang saya pun kadang-kadang tak tahu apa nak jadi dengan undang-undang. Kita ni adalah keluarga dalam polis. Kita ni keluarga dengan kerajaan juga. Kita ni bersahabat. Tapi kadang-kadang kita nampak, adakah sebahagian daripada pegawai-pegawai ini bertindak mengikut SOP. SOP ni maksudnya ada laporan, perlu bertindak atas laporan kerana ada bahan yang boleh dibawa kes. Tapi adakah benda itu bertindak atas sebab itu ke ataupun disebabkan arahan? Ramai orang, contoh, saya tak bersetuju polis makan rasuah. Saya tak bersetuju benda tu. Tapi kadang-kadang kita tengoklah di Saudi, gaji constable dia RM6,500. Constable RM6,500. Di Malaysia gaji constable lebih kurang RM2,000 lebih. Tolak. Saya dengar korporasi tolak, kadang-kadang tinggal RM1,100. Macam mana? Pihak polis ada kuasa, gaji RM1,100, jaga kerja kadang-kadang lebih pada 16 jam. Ada yang kadang pegawai penyiasat ni 72 jam tak balik rumah pun ada. Jadi you rasa kalau tiba-tiba dia dengar anak bini kat rumah susu tak ada, jadi kadang-kadang orang datang jumpa dia bagi RM50, RM100, dia ambil. Saya sebenarnya dalam hati akal, harga semua naik. Apa yang kerajaan boleh buat? Kerajaan tidak mampu buat apa-apa. Walaupun kerajaan kata dia buat, dia tak mampu buat apa-apa. Sebab apa? Kerana kekuatan mereka di luar itu, di sana dengan menggunakan duit, dia orang boleh beli apa saja. Jadi kerajaan bukan dia tak nak buat kerja, dia nak buat kerja. Tapi kadang-kadang saya nampak kena berani sikit lah kan. Kalau kita nak pergi tutup satu kilang, takkan kita cakap dekat TV. Kita pergilah kat situ tutup. Lepas tu kita bawalah
media kan untuk tutup. Kenapa kita tutup? Sebab engkau tak nak dengar cakap. Maksud saya kita kena tegas kepada mereka ini, sebab mereka ini dah, saya tidak nampak benda ini seolah-olah agensi dibayar, tidak. Ini mungkin ada 1, 2, 3 orang yang dibayar, faham maksudnya, tapi dia rosakkan satu organisasi, satu agensi. Ini masalahnya. Satu orang punya pasal, semua orang dapat kena maki. Contohnya macam itulah. Kan satu agensi ni seorang dia yang makan rasuah contoh. Tapi satu agensi kena maki hamun, kena kata hidup tak senang lah semua ni. Ini benda yang sebenarnya kena diubah. Dan dalam masa yang sama kita kena fikirkan juga bagaimana penjawat awam ni mempunyai gaji yang cukup. Naik 100-200 apa benda nak naik 100-200? 100-200 kau bagi dia. Lepas tu kat kedai dia kena ambil balik oleh pemekar-pemekar ni. Dia macam ni, dia rolling kan. Sebab tu saya nampak hari ni apa saja program Money Game semua orang masuk. Saya dah penat sebenarnya. Saya nampak benda ni tak boleh kita pergi lawan dekat luar. Kena lawan dekat dalam. Jadi kita kena lawan dekat dalam. Jadi sebab tu kita okey macam ni senang lah. Bagi penjawat awam yang ambil rasuah kita ada SPRM selesai. Tak payah sibuk-sibuk nak cerita kat luar. Lapor SPRM siasat. Okay. Sekarang kita sibuk macam mana nak bentah benda kat luar ni. Kalau kita masih tak memberi peluang kepada polis-polis untuk buat kerja, tu pasal polis kena maki hamun tepi jalan. Saya nampak ini, orang dah maki hamun polis tepi jalan. You siapa? You ingat you siapa? Oh, dia selamba je cakap. Sebab apa? Kerana hari ini masyarakat juga tidak menyokong PDRM. Sekarang ni kita sama-sama buka peluang untuk bantu PDRM. Untuk apa? Beri balik kepercayaan, beri balik mandat, beri balik kekuatan. Dia punya, orang kata, kuku besi tu bagi balik pada dia. Kalau kita tak bagi dia, sebab tu dia orang pun kadang-kadang nak tahan orang maki dia sikit, dia pun ke belakang. Kan aku punya video kena viral. Kan polis pula kena maki hamun, polis trafik kena ini benda ni. Kalau di Amerika, kena campak dalam kereta, ada tengok tak? Dia ambil, dia hempuk terus, dia gari, dia bawa masuk truk, balik dulu. Polis kita bukan tak boleh buat. Kau buat macam tu, besok polis pula pergi ke lokal. Jadi benda ni, dia macam ni, dia kena ada check and balance. Ada polis yang bermasalah, ada polis yang nak buat kerja. Jadi benda ni kita tak boleh lah pukul rata semua. Sebab saya nampak sekarang ni PDRM langsung tak dihormati. Saya tidak ada dapat apa-apa daripada polis walaupun saya keluar ke polis tak apa-apa. Tapi saya nak cerita, kena bagi kepercayaan juga balik. Sebab kalau tak, kita tak fair dengan polis. Saya cakap percaya, dia kata berapa ramai orang akan hina siapa yang jaga keselamatan negara kita? PDRM. Jadi PDRM hari ni kena maki kat tepi jalan dengan orang awam. Kenapa? Sebab mereka tak kata respect. Dia rasa duit boleh beli orang apa semua kan. Dan sebab tu saya nampak hari ni, mana-mana yang korang hajar ni tangkap, lokal dulu. Lokal dulu penghinaan kepada penjawat awam. Melainkanlah memang dia tu buat salah, dia ambil rasuah, buka buku ke apa semua kan. Ini benda jelas kadang-kadang polis trafik boleh nak kena tolak-tolak sampai ke belakang. Jadi ni semua nak kena ubah. Saya nampak ini nak kena ubah, bagi balik mandat. Dan kita pilihan raya nak dekat. Saya minta pilihlah betul-betul. Pilih betul-betul. Dan saya minta juga dalam mana-mana parti, carilah orang-orang baru yang boleh meneruskan generasi untuk memastikan generasi 10 tahun akan datang ada misi yang baru, visi yang jelas. Dan dia mudah je dekat negara kita ni, yang masyarakat nak apa tahu, harga barang turun. Dia tak nak dengar benda lain. Negara kita ni sekarang ni masyarakat nak harga barang turun. Itu saja, dia bukan nak dengar you dapat jawatan timbalan pada menteri ke apa, dia tak dengar. Dia dah tahu harga barang turun, kerajaan bagus. Individu yang bernama Wang Lei telah memakai pakaian dalam wanita berwarna pink dan berwarna putih. Selain itu, dia juga telah melukis satu lakaran berbentuk kemaluan lelaki di muka dia dan juga di muka pekerja-pekerja dia. Ada juga hantaran-hantaran yang amat pelik apabila dia menggunakan wanita dan cuba untuk membuat perkara-perkara yang tidak sopan, yang melanggar tata susila sebagai masyarakat timur apabila memeluk dan menyentuh wanita di khalayak di depan Facebook Live. Dan antara aksi-aksi yang begitu pelik yang dilakukan oleh individu ini ketika berada di pusat membeli belah di Ipoh, dia telah meminta salah seorang wanita tempatan yang berada di pusat membeli belah untuk meniup kondom untuk dijadikan belon. Dan juga terdapat imej yang mana dia meniup belon dan cuba menggambarkan objek seperti alat kemaluan ataupun payudara wanita dan melakukan aksi-aksi yang dianggap lucah oleh masyarakat di Malaysia ini. Kita tahu benda tentang benda-benda alat mainan seks ni berlaku secara tersembunyi.
kita tahu ada jual di Shopee Mall juga, tapi tidaklah secara promosi secara terbuka, dan kita amat rasa kecewa sekali. Dia adalah satu warga negara Singapura yang berani datang ke negara kita. Di negara dia, saya tak pasti dia berani buat macam tu, tidak. Saya rasa kalau di negara dia mungkin dia dah kena tangkap dah kot, dah kena jail lah. Tapi di negara kita dia berani. Jadi maksudnya dia sudah berani untuk mencabar undang-undang di negara kita, dan dia nampak undang-undang di negara kita di Malaysia ni mungkin longgar lah. Sebab itu kita tidak boleh memberi ruang kepada Lingwei ni, kerana dia seperti mengancam kepada keadaan di dalam negara kita. Sebab itu saya minta kepada Jabatan Immigration, kepada PDRM, kepada semua yang terlibat lah, untuk mengambil tindakan dan betul-betul mengambil tindakan, bukan sekadar tangkap siasat, lepas tu lepas, lepas tu anggap pulang. Ambil tindakan dan kita kena ajar supaya dia tahu di Malaysia ini ada undang-undang yang patut dipatuhi. Dan yang paling penting saya lihat hari ini, satu promosi tentang perkenaan seks. Kita tahu orang-orang muda sekarang ni, ya apa kita tengok orang-orang muda from Chinese ke, Malay ke, Indian ke, apa Kadazan Iban ke, apa semua sekarang ni mereka membesar. Jadi apa yang dilihat hari ni, ini ke rupanya cara sebelum ni kalau diorang nak, diorang kena google lah, nak kena cari lah, diorang nak kena sorok-sorok lah. Hari ni dia nampak benda ni boleh buat secara open ni. Jadi jangan kita curi ke satu hari nanti kalau kita tengok keadaan berlaku di depan mata kita, anak-anak kecil, anak-anak muda ni boleh cium-cium depan-depan, boleh melakukan perbuatan ni secara tak senonoh, dan mungkin dia boleh beli alatan-alatan tu. Sebab apa? Kerana dia nampak benda ni macam satu joke. Dan kalau tengok dalam promosi yang dibuat tu macam satu mainan. Jadi dia kata jomlah beli, jomlah try lah. Ini benda bahaya sebab kita tahu budak form 3 dah sekolah tingkatan 3 ni dia dah belajar amali kalau di sekolah. Dia kata kalau apa yang cikgu tunjuk tu nampak macam itu pernah nampak orang kata benda yang serius kat phone. Ni ada benda yang boleh dibeli pula, dijual secara terbuka. Jadi sebab itu saya nampak ini satu tindakan biadab lah. Biadab yang dilakukan oleh Lingwei, bukan kerana dia seorang bangsa individu berbangsa Cina, tapi ini adalah kerana perbuatan dia. Perbuatan dia yang saya kira ni apa benda ni dipanggil anti ni. Kalau tak saya anti lah, tapi korang dalam 50 lah. Kalau anti ni pun boleh gelak-gelak sebab dia nampak benda yang joke, benda yang biasa, tak ada apa. Padahal benda yang digunakan ni adalah, saya pun malu nak sebut, tapi ialah macam Islam sebutlah kondom lah. Jadi kondom ni ditiup, suruh pula siapa yang tiup ni, orang-orang yang dia tak kenal pun disapa di tepi jalan. Jadi sebab ini kurang ajar. Sebab tu saya nampak kalau berterusan benda ini berlaku, saya nampak kita akan percaya benda ini akan ditiru aksinya oleh masyarakat di negara kita. Ini sangat bahaya. Penonton mungkin ada yang sebahagiannya nak tengok acah-acah tengok, tapi sebahagiannya betul-betul nak menonton, dan sebahagian baru nak acah tengok dah suka pula nak tengok. Jadi ini benda bahaya. Jadi saya nampak ini ada perlu dihentikan dengan segera, dan saya minta sangat-sangatlah Jabatan Immigration tak payahlah tak tunggu lagi kan, walaupun kita perlu tunggu siasatan dibuat oleh pihak polis, tapi Immigration ada hak juga untuk hantar pulang. Ada hak untuk hantar pulang dan senaraikan hitam. Tapi kalau siasatan polis masih berjalan, biar pihak polis habiskan kerja dia, tugas dia setelah didakwa, maka Jabatan Immigration pula ambil alih. Saya mohon komunikasi koordinator daripada Jabatan Immigration Malaysia dengan PDRM kena berhubung bagaimana selepas dakwaan dah dilakukan di PDRM, kena hantar ke Immigration. Sebab Immigration nak kena, sebab Immigration yang juga ada kuasa yang besar. Sebab nak pergi keluar masuk ke negara orang, saya biasa masuk ke Mesir kan. Susah nak masuk negara orang ni kalau kita ada buat hal. Buat hal sikit je. Tapi macam mana ini promosi dah jadi macam arti. Kalau buat ini kat Mesir saya ingat hilang. Dan ini betul, ini perkara betul, serius. Jadi sebab itu saya minta jangan bagi muka lah. Jangan bagi muka kepada Lingwei ni, dan juga memberi pengajaran kepada mana-mana warga negara asing dan warga asing yang datang ke negara kita sebagai turis, sebagai pelancong, supaya berhati-hati. Jangan jadikan Malaysia ni dah macam negara yang takkan negara kita ni liberal sangat sampai dah tahap boleh minta maaf lah kalau satu hari nanti kalau kita tengok orang promosi pakai sepeda dengan panties je kot kat tengah jalan. Benda tu tak ada apa sebab tak ada tangkapan, tak ada sensitivity. Dan sebab itu ini saya mohon pihak berwajib ambil tindakan dan masyarakat juga aware untuk pastikan anak-anak juga. Jangan nampak video ni terus kalau boleh terus block lah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.